Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa la'azman farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar Madrasah Riyadhud Du'afa wal Masakin dan tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kalian semuanya dirahmati dan diberkati serta disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jelas lagi nyata tanda Allah Taala sayang kita dengan diberi kepada kita peluang untuk terus-menerus belajar memahami agama. Tanda Allah Taala sayang kita dengan Allah Taala terus-menerus memberi ruang kepada kita untuk mendengar perkara agama, dan bermula tanda sayangnya Allah Taala kepada kita jelas lagi nyata bila Allah Taala pilih pelajar-pelajar Riyadh dan tuan-tuan untuk mendengar live pada pagi ini seperti biasa dalam kita menyambung mempelajari bahasa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa para nabi, bahasa syurga dan bahasa Al-Quran iaitu bahasa Arab. Dan hari ini kita bersambung berkenaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul fi'li. Ismul fi'li. Ismul fi'li. Ismul fi'li. Baik, apa dia isim fi'il? Pelajar-pelajar dengar elok. Kita belajar daripada awal, kalimat terbahagi tiga. Apa dia? Isim, fi'il, huruf. Apa dia isim? Kata nama. Apa makna fi'il? Kata kerja. Apa makna huruf? Huruf. Huruf lah. Dan huruf. Maka pokok ni ada dasar. Pokok ada dasar. Nampak? Waktu sama dia ada batang. Waktu sama dia ada apa tu? Belum, ranting belum lagi. Dahan. Ada dahan. Dalam dahan tu pula ada ranting. Betul tidak? Begitu juga dalam memahami bahasa Arab, dasarnya tiga je. Isim, fi'il, huruf. Namun kalau kita belajar lagi, akan sampai pula satu ranting dia, bab ismul fi'li. Ismul Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul fi'li. Ismul fi'li. Ismul fi'li ni bahasa mudah antara perkataan-perkataan yang ajaib dalam bahasa Arab. Dia tu bukan isim, dia tu bukan fi'il. Faham ke tidak? Namanya isim fi'il. Namanya isim fi'il. Dia bukan isim, dia bukan fi'il, tapi namanya isim fi'il. Bermakna seolah-olah dalam penulisan dia tu macam isim, tetapi pada makna dia tu menanggung makna perbuatan. Bagi satu contoh. Nama tu macam kata nama, tapi kata nama tu menanggung perbuatan. Contoh. Belajar fikir. Dia kata nama, tapi dengan kata nama itu menanggung perbuatan. Tak faham lagi? Along. Yang tukang bagi duit. Bila sebut along, asalnya kata nama. Betul? Ahlong. Saya along, mau tolong. Betul tidak? Along ni asal kata nama, iaitu satu kata nama yang digunakan kepada satu orang, sama ada bersifat dengan besar. Dia nombor satu, orang panggil along. Betul ke tidak? Dulu bila sebut along, orang apa kata nama. Sekarang ni bila sebut along, apa orang faham? Orang yang suka beri hutang. Betul? Dia panggil along. Betul tidak? Jadi kata nama menjadi perbuatan. Siapa along ni? Orang yang suka beri hutang. Beri hutang ni kan perbuatan. Boleh faham tidak? Itu dipanggil ismu fi'li. Faham ke tidak? Bagi lagi contoh lain, nak bagi faham sungguh-sungguh. Pisang. Pisang. Maksud pisang apa? Baik, sebut lagi. Kacang. Tengok. Kacang tu sama juga membawang. Sama betul. Bawang tu dia asalnya kata nama. Betul, asalnya kata nama yang terbit daripada satu benda yang orang kenali sebagai bawang. Betul? Tetapi bila sebut membawang, orang faham apa? Perbuatan. Nampak? Jadi itu dipanggil ismul fi'li. Boleh faham? Faham tidak? Dalam bahasa Melayu banyak kita guna membawang kacang. Alah, kacang je benda ni. Payung.
Payung makna apa? Ha? Belanja. Sama juga. Payung, kacang. Pisang tadi makna apa? Tak pernah dengar apa Ustaz? Ni bahasa apa ni? Kunyit. Boleh? Kunyit satu kata nama. Tapi bila sebut kunyit orang faham dah. Perbuatan. Tapi kunyit masih lagi sifat. Tapi bolehlah. Asalkan hampa faham apa yang dimasukkan dengan ismul fi'li. Baik. Iaitu lafaz, baca. Iaitu lafaz yang menerima. Betul ke? Makna fi'il ke tanda fi'il? Betul. Yang menerima makna fi'il. Tidak menerima alamatnya fi'il. Isi fi'il ni apa? Dia tu, perkataan tu ada makna fi'il, tetapi dia tak ada tanda fi'il. Sebab kita kan belajar dikenali fi'il dengan dikenali fi'il dengan timbangan. Jadi tanda bagi fi'il apa? Tanda bagi fi'il apa? Timbangan. Bila kita cari, tak ada pun fa'ala, tak ada yaf'ilu, tak ada fa'alan, tak ada af'ala, tak ada fa'ala, tak ada fa'ala, tak ada istafala. Semua tu tak ada. Itu maknanya, tetapi waktu yang sama dia ada makna fa'il. Jadi namanya ismul fi'li. Yang pertama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Menerima makna fa'il. Madi. Menerima makna fi'il madi. Misalnya hayhatu. Tengok hayhat dengan makna ba'uda. Jauh ia. Baik, bermakna hayhatu ni satu perkataan. Dia ni bukan isim, dia bukan fi'il. Bentuk tubuh dia macam isim, tetapi makna dia makna ba'uda. Makna dia makna ba'uda. Dia pinjam makna ba'uda. Jadi makna ba'uda dia apa? Jauh ia. Jadi hayhatu maknanya apa? Jauh. Dan syattana. Surah apa? Syattan. Tak ingat? Dalam Quran ada kan? Hayha pun ada, syattana pun dalam Quran ada. Tapi syattana itu kalau apa baca-baca, ingat dia bukan isim, dia bukan fi'il. Tulisan macam isim, tapi makna fi'il. Dengan makna baca. Dengan makna iftaraqa. Berfarak ia. Farak ni berpisah, bercerai. Farak. Baik. Jadi bermakna syattana ini fi'il madi. Dia terima makna fi'il madi dengan makna iftaraqa. Membawang. Apa makna membawang? Bersembang. Bersembang dalam keadaan mengatur orang, membawang contoh. Buang faedah. Jadi bermakna membawang itu pendek, tapi kalau kita syarah makna panjang. Yang kedua baca. Menerima makna fi'il mudhari'. Menerima makna fi'il mudhari'. Misalnya Allah dengan makna atawajja'u. Sakit aku. Dan ufin dengan makna atadajjaru. Enggannya aku. Baik, yang kedua tengok Allah. Allah ini nak kata fi'il bukan fi'il, nak kata isim bukan isim, nak kata huruf lagi tidak. Betul. Tetapi pada waktu yang sama tanda fi'il tak ada. Tanda isim ada tak? Pun tak ada. Tapi nak kata fi'il confirm tak boleh. Nak kata isim, apa dia? Isim fi'il. Tulisan macam isim, makna macam fi'il. Apakah perkataan yang tersembunyi yang terdapat dalam Allah dengan makna atawajja'u, sakit aku. Begitu juga ufil lakum dalam Quran kan? Ada? Dengan makna apa? Atadajjaru, enggannya aku. Baik. Yang ketiga baca. Menerima makna fi'il amar. Misalnya sah dengan makna uskut. Diam engkau. Dan amin dengan makna istajib. Perkenankan oleh engkau. Baik, dan yang ketiga ismu fi'il ni dipanggil, ada pula yang menerima makna fi'il amar. Dalam tulisan macam isim, macam bukan isim, macam isim. Sebab apa kita kata bukan isim? Sebab tak ada tanda, maka tak boleh dinamakan isim. Tetapi nak namakan fi'il pula tak boleh. Dinamakan ismul fi'li. Baik.
Menerima pula mana fi'il amar. Misalnya sah. Sah orang Melayu duk pakai. Tulis kan ustaz suruh sediakan buku. Ingat hujung tahun siapa jumpa perkataan paling banyak RM300. Berapa ratus? RM300 hadiah bagi orang yang rajin berusaha. Reward. Allah Ta'ala pun bagi reward. Nabi pun bagi reward. Dah? Ni sah perkataan yang kita pakai dalam bahasa Melayu. Ada dalam bahasa Arab. Jadi sah ni makna apa? Uskut. Diam kau. Dah? Jadi bila diam tu makna sah lah tu. Faham ke tidak? Yang ketiga amin yang kita nak pakai. Waladdallin. Amin. Rupa-rupanya amin itu bukan isim, bukan fa'il, bukan huruf. Dia itu merupakan ismul fi'li. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah atau yang sedang melihat live pada pagi ini, hari dapat sikit ilmu pun tak apa dah. Jadi amin ini dalam tata bahasa Arab bukan isim, bukan fa'il, bukan huruf. Atau bahasa kita dia bukan verb. Dia bukan verb. Verb tu mana apa? Perbuatan. Kalau isim, orang putih pakai apa? Noun. Dia ni bukan noun. Bukan verb. Bukan huruf. Dah? Dia panggil apa? Noun verb. Noun verb. Ismul fi'li. Jadi dia pinjam makna apa? Dia pinjam makna istajib. Makna istajib apa? Perkenankan oleh engkau. Jelas semua? Habis. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'tun mu'awwalu bil mushtaq. Na'tun mu'awwalu bil mushtaq. Na'tun mu'awwalu bil mushtaq. Na'tun mu'awwalu bil mushtaq. Na'at. Apa makna na'at? Ingat bila sebut na'at makna yang diawali dengan mushtaq. Mushtaq ni apa? Ingat dah, pegang. Mushtaq ni satu kalimah yang tak boleh berubah. Macam ismu isyarah haza. Sampai bila-bila haza. Ismul mausul allazi. Macam mana pun tetap allazi. Isim adat bilangan. Dah? Jadi tu dipanggil na'tun mu'awwalu bil mushtaq. Mushtaq ni kalau ikut belajar nahwu saraf dia ada 10 timbangan. Yang tu nanti ustaz bagi nota kemudian khusus pada hampa. Mushtaq ni ada 10. Dia diambil daripada 10 timbangan yang masyhur. Cuma asas bahasa Arab yang pertama ismul isyarah. Ismul isyarah. Ismul isyarah apa dia? Isim tunjuk. Isim tunjuk syarat. Isyarat. Dah? Salih lah orang bagi clue ni. Dah? Isyarat. Lampu isyarat. Lampu apa? Lampu tunjuk. Tu dipanggil lampu isyarat. Lampu tunjuk apa? Hei, tunjuk suruh jalan, tunjuk suruh berhenti, tunjuk suruh berjaga-jaga. Kuning berjaga, hijau jalan, merah berhenti. Dah habis. Misalnya baca. Ra'aitul fata hadza. Telah melihatlah oleh aku. Ni misal ni. Misal juga perkataan bahasa Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu. Misal. Dah? Mana misalnya? Mana contoh dia? Perkataan Arab juga. Dah. Misalnya baca. Kalau Arab dipanggil mislu. Misalnya Ra'aitul fata haza. Telah melihatlah oleh aku akan pemuda yang ini. Tengok dah? Baik, pelajar-pelajar kelas 2 ingat sebab ni jarang jumpa dalam kitab. Tapi kena faham, kadang-kadang bila kita tak ulang, kadang-kadang tak faham. Na'tun ma'awalu bil mushtaq ni apa? Dia ni pasang makna yang. Dengar dah kelas 2. Dia pasang makna yang, tetapi pada waktu yang sama tak cukup syarat. Faham dulu. Dia pasang makna yang. Dia macam na'at, tapi waktu yang sama tak cukup syarat. Sebab syarat na'at ada berapa? 4 daripada 10. Betul ke tidak? Yang ni tengok Aiman. Al-Fata dengan Haza. Kelas 2 tengok Najmi. Al-Fata dan Haza. Telah melihatlah oleh aku, baca. Akan pemuda yang ini. Jadi Haza ni jadi na'at bagi Al-Fata. Tapi pada waktu yang sama dia ni isi isyarah. Isim yang tak boleh berubah. Betul? Jadi Haza ni kena takdir.
Tu dipanggil na'tun yang diawali dengan mustaq, jadi kena takdir. Al-masyaru ilaihi. Al-masyaru seolah-olah begini. Ra'aitul fata al-masyara. Bukan al-masyaru, salah. Al-masyara. Tukar baris. Dia jadi apa tu? Sifat bagi al-fata. Al-fata jadi apa? Maf'ulun bih bagi ra'aitu aywa, betul. Telah melihatlah oleh aku, baca. Telah melihatlah oleh aku akan pemuda. Baik, buang hazar ni bukan buang, tukar. Al-masyara ilaihi, baca. Al-masyara ilaihi. Yang diisyaratkan ke atasnya. Sama tak mana dengan hazar? Samalah. Cuma nak bagi faham, dalam tulisan begini, tapi mafhum yang sebenar al-masyara ilai. Ya, jangan baca al-masyaru, al-masyara ilai. Tukar baris. Jaga baris. Yang kedua baca. Ismul mausul. Maknanya kita fikir ismul mausul pun boleh jadi na'at. Saat lagi kita nak tukar apa dia? Nak tukar ismul mausul. Nak tukar ismul mausul. Baik. Misalnya ra'aitul alimal ladzi allama. Telah melihatlah oleh aku akan orang alim yang mengajarlah oleh ia. Baik. Telah melihatlah oleh aku akan orang alim yang mengajarlah oleh ia. Baik. Allama ni asal fi'il madi. Bila masuk allazi, dia menukar fi'il madi kepada masa sekarang. Nampak? Baik. Kemudian allazi allama ni jumlah jadi kan kita bincang na'at. Jumlah jadi na'at. Sama dia mutabaqah tak dengan al-alima? Mutabaqah tak? Kan kita kata sifat na'at kan kena sama 4/10. Lepas tu kembali pada asal undang-undang yang awal kan na'at kan 4/10. Masalah yang berlaku allazi allama, jumlah ni jadi na'at. Telah melihatlah oleh aku akan orang alim yang mengajar oleh ia. Jadi nak jadikan na'at betul-betul macam mana? Ambil allazi, jadikan alif lam. Sebab alif lam pun ingat dah, kalau English pun ada short form, Melayu pun ada short form YB. YB makna apa? Yang berbahagia, yang berhormat, yang berkhidmat. Nampak? Arab pun ada short form. Kalau alif lam tu biasanya allazi. Jelas? Baik. Jadi buat short form dia ambil alif lam. Allama ni buat isim fa'il. Ambil isim fa'il dia. Tu jadilah al-muallima. Nampak? Jadi ambil al-muallima letak sini. Ra'aitul alima al-muallima. Telah melihatlah oleh aku akan orang alim yang sedang mengajar oleh ia. Jadi al-muallima sama makna dengan allazi allama. Makna al-muallima sama dengan makna allazi allama. Faham atau tidak? Baik. Yang ketiga baca. Ismul adad. Adad makna bilangan. Adad makna bilangan. Misalnya ra'aitu rajulan salasatan. Telah melihatlah oleh aku akan laki-laki yang tiga. Salasah ni juga antara benda yang memang mabni. Tengok ada tempat dia boleh mu'rab, ada tempat dia mabni. Cuma salasah ni biasa salasah lah, macam mana pun salasah. Baik. Macam mana nak mutabaqahkan dengan rijalan? Maka salasah ni kita tukar kepada perkataan yang boleh membawaki kepada makna yang seumpama. Jadilah takdirnya baca. Ma'dudina bihadzal adad. Telah melihatlah oleh aku akan beberapa laki-laki yang dibilang mereka itu dengan ini bilangan. Telah melihatlah oleh aku akan beberapa lelaki yang dibilang mereka itu dengan ini bilangan. Berapa bilangan dia? Tiga lah. Nampak? Cuma tiga tu perkara direct, perkataan direct terus tiga. Berapa orang datang? Inilah yang datangnya. Berapa orang yang datang ni? Jumlah ni je lah yang datang. Faham tak? Sama juga makna. Berapa orang datang? 10. Atau bahasa lain, berapa orang datang ustaz? Ni lah, kami ni lah yang datang. Berapa? Kira sendiri ya.
Yang keempat baca. Yang keempat, Ismul mansubi ilaih. ismul mansubi ilaih. Isim yang Isim yang dinisbahkan dengannya. disebabkan Nisbah. Misalnya, ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan. Misriyan. Misriyan. Telah melihatlah oleh aku Telah melihat oleh aku akan lelaki akan lelaki yang dibangsakan dengan Mesir. yang dimaksudkan dengan Mesir. Yang dibangsakan dengan Mesir. Yang dimaksudkan dengan Mesir. Mana datang yang dikatakan yang dibangsakan tu? Dalam tulisan tak ada. Takdirnya Takdirnya mansuban ila Misra. mansuban ila Misra. Yang dinisbahkan akan dia Yang dinisbahkan akan dia kepada Mesir. kepada Mesir. Ingat, jangan baca Misri. Walaupun alim huruf jar, bukan semua tempat boleh baca baris bawah. Nampak kata nama khas kebiasaannya baris atas dah. Ila Misra. Habis. Wallahu alam. Jadi bagi tuan-tuan muslimin muslimat yang berada di rumah, syukran jazilan khairan jazak di atas kebersamaan kalian bersama dengan kami untuk berusaha memahami tata bahasa Arab, bahasa syurga, bahasa Al-Quran, bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan usahanya kita, Allah Ta'ala beri kepada kita pula kepahaman, keyakinan dan kealiman dalam memahami bahasa yang begitu indah. Jadi sebelum kita berpisah, insya-Allah bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Jangan lupa like dan share, like dan share, like dan share, supaya ramai lagi mendapat manfaat, ramai lagi akan mendapat perhatian kepada mengetahui hebatnya bahasa syurga ini. Yang mudah-mudahan dengan bantuan tuan-tuan menyebarkan lagi, ramai lagi yang akan mendapat manfaat. Dan yang kedua, hamba rindu nak jumpa tuan-tuan dah pada tanggal 1 dan 2 Disember di Masjid Dewan Auditorium Masjid Shah Alam. Atau bagi tuan-tuan yang ada hal, ada perkara dan ada keluar kendara pada 1 dan 2 Disember, ada event yang kedua pada 10 dan 11 November di Masjid Al-Irsyad USJ 1 untuk kita bersama-sama dalam rehlah perjalanan, pertemuan, pengajian, kebersamaan untuk memahami yang dikatakan khusyuk, zauq dan wujudan dalamnya sembahyang. Dalam bersama-sama kita interaktif kita solat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.